Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang sedang menonton video PDPR Pendidikan Seni Visual tahun 1 pada hari ini. Okey, sekarang kita telah berada dalam unit 9 serupa tapi tak sama. Okey, bersama saya Cikgu Azalia. Mari kita teruskan. Untuk pengetahuan murid-murid pada hari ini, tajuk pembelajaran kita ialah model. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai model. Murid-murid, sebagai rujukan, cikgu minta awak semua untuk membuka buku teks pada muka surat 70 hingga 71. Murid-murid, apa itu model? Model merupakan satu contoh binaan yang direka sama bentuk dan rupanya seperti yang asal tetapi lebih kecil. Cikgu terangkan di sini. Seperti yang asal tetapi lebih kecil. Awak ingat kalau model kita kaitkan dengan lebih kecil. Terdapat beberapa ciri model. Yang pertama ialah model boleh dilihat dan disentuh. Kita boleh tengok sesuatu model dan kita boleh sentuh ataupun pegang model tersebut. Ciri yang kedua ialah bentuk pada model disebut bentuk konkret. Bentuk konkret merupakan bentuk nyata yang bersifat 3 dimensi. Maksudnya model kita boleh lihat dari pelbagai sisi. Dan seterusnya, model serupa seperti bentuk yang sebenar tetapi saiznya lebih kecil. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, saiz sesuatu model adalah lebih kecil. Bila murid-murid, sekarang cikgu akan jelaskan mengapa model serupa seperti bentuk yang sebenar tetapi saiznya adalah yang lebih kecil. Kita lihat pada perbezaan kedua-dua gambar yang berikut. Gambar yang pertama dan juga gambar yang kedua. Gambar pertama menunjukkan gambar kereta sebenar manakala gambar yang kedua menunjukkan model kereta. Okey, di sini kita lihat gambar pertama menunjukkan kereta yang sebenar. Okey. Kereta sebenar dan kita boleh lihat gambar yang kedua tadi ialah gambar model kereta tersebut. Okey, kereta yang sebenar saiznya adalah lebih besar manakala kalau model saiznya adalah lebih kecil tetapi bentuknya adalah sama seperti kereta sebenar. Cuma yang membezakan ialah saiznya yang lebih kecil. Murid-murid boleh lihat pada gambar yang cikgu tunjukkan. Gambar yang pertama merupakan gambar-gambar berikut merupakan contoh model. Gambar yang pertama menunjukkan contoh model kereta. Gambar yang kedua menunjukkan contoh model kapal terbang. Gambar yang ketiga menunjukkan contoh model lori. Dan gambar yang keempat menunjukkan contoh model rumah. Mari kita baca bersama-sama perbualan di antara cikgu dan anak muridnya. Okey, cikgu berkata, model boleh dilihat dan disentuh. Bentuk pada model disebut bentuk konkret. Oh, model serupa seperti bentuk yang sebenar tetapi saiznya adalah lebih kecil. Okey, kita lihat pada gambar yang model yang dipegang oleh cikgu tersebut merupakan model lori. Manakala yang dipegang oleh murid yang pertama merupakan model kereta. Murid perempuan tersebut memegang model rumah. Manakala murid yang ketiga memegang model kereta juga. Dan di atas meja terdapat dua lagi model yang ditunjukkan ialah model kapal terbang dan juga model lori. Kapal terbang ini ada sayap yang serupa dan seimbang. Okey, berdasarkan model tersebut, terdapat dua bahasa seni visual iaitu bentuk sayap yang serupa. Okey, kita lihat pada bentuk sayap, pada sayap kiri dan juga sayap kanan.
bentuk sayapnya adalah serupa ya. Awak boleh lihat adalah serupa di kiri dan kanan. Dan yang kedua, model kapal terbang ini berbentuk konkret. Maksudnya berbentuk konkret, awak boleh lihat secara 3 dimensi, awak boleh sentuh dan juga awak boleh lihat dan sentuh. Sebagai ulang kaji, untuk bahasa seni visual, terdapat dua iaitu unsur seni dan juga prinsip rekaan. Dalam unsur seni, kita boleh lihat terdapat 6 unsur seni iaitu yang pertama unsur rupa, yang kedua unsur bentuk, yang ketiga unsur jalinan, yang keempat unsur warna, yang kelima unsur ruang dan yang keenam unsur garisan. Manakala untuk prinsip rekaan, terdapat 7 prinsip rekaan. Yang pertama ialah prinsip rekaan imbangan, prinsip rekaan ritma dan pergerakan, prinsip rekaan kepelbagaian, prinsip rekaan kesatuan, prinsip rekaan penegasan, prinsip rekaan kontra, dan yang terakhir prinsip rekaan harmoni. Okay, kita baca bersama-sama dialog di antara cikgu dan anak murid. Cikgu, bagaimanakah kita membuat model? Kita boleh mencantumkan bahan kutipan seperti kotak, botol minuman, penutup botol dan bahan lain yang sesuai untuk membuat model. Seperti yang telah disebut oleh cikgu tadi, berikut merupakan bahan-bahan kutipan yang boleh digunakan untuk membuat model. Kita lihat pada gambar yang pertama. Gambar pertama menunjukkan gambar kotak. Kita boleh membuat model daripada kotak-kotak yang terpakai. Yang kedua, botol plastik. Kita juga boleh membina model menggunakan botol plastik. Yang ketiga, kita boleh gunakan kotak minuman. Yang keempat, kita juga boleh gunakan penutup botol. Yang kelima, kita boleh gunakan straw minuman. Dan yang keenam, kita juga boleh gunakan kertas. Murid-murid, berikut merupakan bahan-bahan kutipan yang cikgu boleh jadikan contoh untuk membuat model. Sekiranya murid-murid mempunyai bahan-bahan kutipan yang lain, murid boleh juga menggunakan bahan-bahan tersebut untuk membuat model secara mengikut kreativiti masing-masing. Sebagai contoh, murid-murid juga boleh menggunakan tin minuman untuk menghasilkan model. Baiklah murid-murid, berdasarkan bahan-bahan terpakai yang cikgu tunjukkan tadi, murid-murid boleh menghasilkan beberapa model seperti yang pertama, model lori. Contohnya, kita gunakan bahan kutipan seperti kotak minuman dan juga penutup botol. Kita boleh menghasilkan satu model yang cantik seperti model lori. Apakah teknik yang digunakan untuk menghasilkan model lori? Teknik yang digunakan untuk menghasilkan model lori adalah teknik cantuman. Kita boleh menggunakan gam dan pita pelekat untuk mencantumkan model lori tersebut sehingga terhasillah bentuk model lori yang seperti di dalam gambar. Untuk model yang kedua iaitu model kapal layar. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan model kapal layar ialah botol minuman, botol plastik, lidi, benang, kertas. Maka terhasillah model kapal layar. Apa teknik yang kita gunakan? Seperti biasa, kita juga menggunakan teknik cantuman. Kita boleh menebuk botol tersebut dan mencantumkan beberapa bahagian seperti lidi menggunakan benang yang terpakai. Manakala yang ketiga, kita menggunakan
kita boleh menghasilkan model rumah. Bahan-bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan model rumah seperti kotak tisu, 2 kotak tisu dan juga kertas bergelugur. Okey, kotak tisu kita boleh jadikan sebagai bahan ataupun bentuk rumah di bawah dan juga kertas bergelugur kita boleh jadikan sebagai atap. Kita gunakan teknik mencantum. Kita boleh menggunakan teknik mencantum kotak tersebut menggunakan pita pelekat dan juga gam. Baiklah murid-murid, sebagai tugasan PSB pada minggu ini, cikgu minta awak untuk menjawab soalan tugasan yang cikgu akan berikan dan setelah siap sila hantar gambar jawapan ke dalam Telegram channel tahun 1. Sebagai penutup, pada hari ini kita telah belajar mengenai model. Okey, murid-murid, apa yang murid tahu mengenai model? Model merupakan contoh binaan yang serupa seperti bentuk yang sebenar tetapi saiznya adalah lebih kecil. Kalau murid-murid ingat model, awak kena ingat saiz model merupakan saiz yang kecil daripada bentuk sebenar sesuatu objek. Okay, cikgu harap semoga murid-murid dapat faham dengan sesi PDPR pada hari ini. Sekian sahaja daripada cikgu sehingga kita berjumpa lagi pada kemudian hari. Bye-bye.